Kisha, kamu tahu 4 ke? Roy, kamu tahu 5 kan? Sama lah dengan cikgu tahu 5. Okey. Tahun 6 pun ada. Cikgu tak tahu kenapa dia ada dalam kelas ni. Tahun 5 kan? Tapi tak apalah. Nak buat macam mana nak belajar. Takkan nak marah pula kan? Okay, alright. So tahun 4 ni yang ada fokus. Kita ada lebih kurang 40 minit lagi. Okay, bahagi. Cikgu yakin kamu semua dah pandai bahagi. Tambah, tolak, darab, bahagi mesti boleh buat. Kalau tak boleh buat, sampai bila-bila matematik kamu takkan boleh buat. So siapa kalau dalam kelas ni 500 orang yang ada dalam kelas ni bermasalah bahagi, tolong selesaikan masalah itu. Kalau tak, jangan mimpi kamu nak dapat A dalam matematik. Okay, dengar ini pesanan cikgu ni. Kalau rasa nak bagus dalam matematik, tambah, tolak, darab, bahagi, sifir mesti hafal. 5 benda ni. Bantu diri kamu sendiri. Bukan buat untuk mak ayah kamu, bukan buat untuk cikgu di sekolah, bukan untuk buat untuk cikgu, tapi untuk diri kamu sendiri. Kalau tidak, sampai sekolah menengah lah, matematik tu bukan kamu je tak suka matematik. Matematik pun takkan suka kamu. Ingat pesanan cikgu Alright. Okay. Nombor 5. Kita tengok. Baik, bahagi. Senang. Syarat dia kena hafal sifir. Kalau tak hafal sifir, dia akan jadi susah. So, untuk murid yang tak hafal sifir, ambil masa sikit, tulis sifir 8 ni di tepi. Daripada kamu asyik kira, nyanyi ke apa, tulis terus sifir 8 untuk selesaikan soalan nombor 5 ni. Tak apa, tulis. Cikgu sajalah, cikgu nak tulis nak bagi kamu nampak. Okey, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Kalau tak hafal, tulis. Ia akan sangat membantu. Okey. Alright. So, RM, ringgit Malaysia ni jangan lupa tulis. Unit wajib tulis. Okey, so 1. Dan tolong buat sampai habis. Jangan nampak kosong tu kamu tulis terus. Buat. Alright. So, jawapannya adalah RM11,200. Perlu tak tulis kat luar? Maksud cikgu tulis kat luar tu ni. Kamu tulis balik kat atas ni. Tak perlu. Jangan. Cikgu risau kamu cuai, kamu tulis nombor tiba-tiba ini nampak macam 6. Salah. Biarkan dalam bentuk lazim kamu itu. Jangan keluarkan dia. Okey, biar. Dalam masa yang sama, jimat masa kamu. Jangan. Cikgu takut kamu tulis nombor yang lain daripada jawapan. Tak sama. Sedangkan kamu punya bentuk lazim dah betul. Tiba-tiba keluarkan, salah pula. Habis. Jadi biarkan di situ 2 markah. Okey, sama tak dengan jawapan cikgu? Okey, bagus. Alright, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Sekejap, cikgu padam. Besar sangat. Okey, soalan nombor 6. Silakan. Dah. Uish. Hadi, kamu tahu 4 ke Hadi? Okey. Ada murid-murid cikgu, kelas-kelas cikgu, ada murid yang baru. Mungkin pernah kot nampak muka cikgu dalam TV, pernah tak? Pernah. Serius lah. Okey. Alright. Soalan senang. Sistem jam. Siapa yang tak pernah dengar sistem jam, dengar betul-betul. Sistem jam ni. Macam ni cikgu terangkan dia. Baik, nyatakan jam 13.25 dalam sistem 12 jam. Okay, dengar letak pensil, dengar betul-betul. Ini penting. Okey. Jam, kita ada 2 sistem. Ingat 2. Yang pertama, sistem 12 jam dan juga sistem 24 jam. Okay, contoh jam cikgu ni. Ni nampak ni? Nampak? Nampak tak? Ke silau?
Ataupun jam ni sama macam jam dinding dalam kelas kamu ataupun di rumah kamu, mungkin ada yang berbeza lah. Tapi yang ini, kalau kamu nampak sampai 12 sahaja, ini adalah sistem 12 jam. Cuba jeling-jeling kamu punya jam dekat rumah tu. Ada tak jam? Kalau tak ada tak apalah, janganlah pergi kedai jam sekarang. Kalau tak ada tak apa. Cakap ayah nak pergi tengok jam jap. Tak payah. Okey. So kalau sampai 12 je ni, satu balik. Ini adalah sistem 12 jam. Okey. Dan kalau kamu perasan, jam macam kalau ada istro lah kat rumah. Itu adalah sistem 24 jam. Dia lebih daripada 12. Oh, ada 13, ada 15, ada 21. Itu sistem 24 jam. Okey, itu dua sistem yang ada. Okey, so yang jam 13.25 ni ada 13. Maksudnya dia adalah sistem 24 jam. Okey, jelas? Dia 13 ni lebih 12 mana boleh? Tak boleh. Cumanya di sistem lain. Boleh, tak salah. Okey. So sekarang soalan nombor 6 dia nak kamu tukar kepada sistem 12 jam. 13. Cuba tengok jam cikgu ni. Ada 13 tak? Ada 13 tak? Tak ada. Tapi sebenarnya ada. Cumanya kita tak nampak. Macam hantu lah. Pernah nampak hantu tak? Tak ada Hantu ada tapi kita tak nampak. Samalah. 13 tu ada. Cuma kita tak nampak. Jadi lepas 12 tu sepatutnya 13. Cuma dia tak tulis kat situ. Tapi dia sebenarnya adalah 13. Jadi 13 itu dia adalah jelmaan 1, 25, 13 PM. Jawapan kamu mesti ada PM. Okey, kalau dah 13, 14, 15, 16 itu semua PM. Ataupun mungkin ada yang tulis 1.25 petang. Tengah hari pun betul. Tapi kalau kamu tulis 1.25 pagi, ini salah. Sebab 13 dia dah lebih 12, dia adalah petang. Okey. Jelas? Alright, cikgu rasa kamu tak ada masalah dengan sistem jam. Kita pergi ke soalan nombor 7. Silakan. 2 minit dari sekarang. Okey, siapa tak tahu nak buat nombor 7 ni macam mana? Tahu tak? Alexander? Nemu? Nak nemu? Kamu, Alexander, kamu stay mana ni, Alexander? Kamu dari negeri mana? Saya dari negeri Pahang. Negeri Pahang. Tapi kamu orang apa, Alexander? Bukan. Saya sekarang ni di Sabah. Oh, orang Sabah. Cikgu ingat Sarawak. Okey, kamu Sabah. Tapi yang betul-betul yang saya dilahirkan di Pahang. Oh, okey. Faham. Okey. Ada dari Sarawak tak dalam ni? Sarawak ada tak? Tak ada. Okey. Sabah ada. Mungkin ada Sarawak tu. Cuma dia cikgu tak nampak dia kat tangan. Okey, baik. Soalan nombor 7. Tak kisahlah kamu asal mana. Yang penting bila cikgu cakap bahasa Melayu, kamu faham. Kalau tak faham, susah. Okey, soalan nombor 7. 173 tahun dia nak kamu tukar kepada dekad dan tahun. Tengok macam mana cikgu selesaikan soalan nombor 7 ini. Okey, 173 tahun dia nak kamu tukar kepada dekad dan tahun. Yang pertama, kamu kena tahu dekad ni apa kaitannya dengan tahun. Siapa yang tak ingat? Okey, salin cepat. 1 dekad
bersamaan 10 tahun. Tulis. Apa yang tak ingat tu, tulis nota ni. Satu dekad bersamaan 10 tahun. Okey. Macam mana daripada 10 tahun tu kita nak jadikan dia 100 tahun? Macam mana? Siapa ada idea? Daripada 10 tahun nak jadikan 100 tahun. Darab berapa? 10 nak jadi 100. Darab berapa? Darab 10. Cikgu nampak ada mulut tu. 10 cikgu, 10, 10. Jadi, kita nak jadikan dia 100 tahun, maksudnya kita darab 10. Dan satu dekad tu pun darab 10. Maksudnya apa? 10 dekad dia akan jadi, okey dengar dulu cikgu terang ni, bagi faham dulu. 10 dekad dia akan jadi 100 tahun. Okey. Maksudnya daripada 173 tahun ni, okey, cikgu nak ceraikan dia. Maksudnya cikgu nak pisahkan dia. Okey, kita ada 100, kita ada 70, kita ada 3. Betul tak? 173 tu ada 100, ada 70, ada 3. Jadi, yang 100 tahun ni dia adalah 10 dekad. Yang 70 tahun, berapa dekad? Kalau 70 tahun? Satu dekad 10 tahun. Kalau 70 tahun, berapa dekad? 7, betul? Okey, 7 dekad. Yang 3, boleh jadi dekad tak? Tak boleh. Sebab nak jadi dekad ni kena 10 tahun baru jadi satu dekad. Kalau 3 dia tak cukup 10, dia tak boleh jadi dekad. Jadi dekat sini kan kamu dah ada 17 dekad 3 tahun. Faham tak ni? Boleh tak? Boleh. Yang tahun 5, tahun 6 cikgu okey lah. Yang tahun 4 ni sampai tak? Ke tak sampai? Okey, tak apa. Cikgu bagi soalan yang lain. Okey, sebab ni rugi ni kalau tak boleh buat 2 markah. Okey, cuba kamu tukarkan ni. 56 tahun, cikgu nak kamu tukarkan kepada dekad dan tahun. Okey, silakan. Okey, dah. Alright. Mungkin ada yang, apa cikgu Hakim cakap ni tak faham. Okey, macam ni. 56 tahun ni tadi, kalau cikgu pisahkan dia, yang 56 ni, cikgu nak pisahkan dia. Dia adalah 50 tahun dengan 6 tahun. Okey. Yang ini faham tak? Ini faham? Alright. Maksudnya 56 tahun, dia ada 50 tahun dengan 6 tahun. Okey. Kemudian, kamu nak jadikan dia dekad. Dalam kepala kamu, satu dekad bersamaan 10 tahun. Ini fakta dia. Asas dia. Satu dekad 10 tahun. Okey. Kamu ada 50 tahun. Berapa dekad kalau 50 tahun? Lima lah. Sebab satu 10. 10, 20, 30, 40, 50. Ui, 5. 5 dekad. Yang 6 tahun tu boleh jadi dekad tak? Tak boleh. Sebab tak cukup. So, dia kekal sebagai tahun. Jadi, jawapan kat sini, 5 dekad, 6 tahun. Okey. Boleh? Macam soalan tadi, sebab dia ada 100 tu. 100, 10 dekad. Okey. Alright, cikgu rasa tak ada masalah. Alright, cuba selesaikan soalan nombor 5. Ini berayat. Baca perlahan-lahan dan cuba fahamkan, kemudian selesaikan.
Okey. Akmal, faham tak soalan ni? Faham tak Akmal? Kalau faham, angguk. Tak faham, okey. Tak apa. Cikgu nak tengok dulu, faham atau tidak. Omar boleh buat tak soalan nombor 8? Omar? Tunggu. Okey, cepat. Ida. Okey. Okey, kelas tahun 4. Soalan yang macam ni wajib ada. Confirm akan ada. Bukan di tahun 4 sahaja. Tahun 5 dan juga tahun 6 pun akan ada. Cikgu dah tengok dah. Semua soalan daripada sekolah lain. Kan setiap soalan ni dari sekolah berbeza-beza. Cikgu dah tengok dah. Ini soalan ni mesti akan ada satu. Kadang-kadang tu sampai 2, kadang-kadang sampai 3 dalam satu soalan tu. Maksudnya dalam kertas soalan tu lah. So, bila cikgu terangkan ini, fokus dan fahamkan. Tengok jangan buat benda lain. Okey, soalan nombor 8. Confirm akan ada, percayalah. Tak percaya kamu tengoklah minggu depan. Alright. Soalan nombor 8. Tengok macam mana cikgu buat. Jisim 5 bungkus gula pasir ialah 4,250 gram. Nampak macam mana cikgu baca? Tak ada laju-laju. Jisim 5 bungkus gula pasir ialah 4,250 gram. Tak ada. Kalau kamu baca macam tu, kamu tak akan faham. Confirm. So, baca perlahan-lahan, tangkap dulu maklumat yang dia nak sampaikan pada kamu. Kalau maklumat tu kamu tak faham, kamu tak boleh buat. Okey. Jisim 5 bungkus gula. Gula tu ada 5 bungkus. Cikgu nak lukis. Tak ada masalah nak lukis. Tapi jangan lukis cantik-cantik sampai esok baru siap. Jangan. Habis kamu nanti. Okay, so ini gula. Ada 5 bungkus. Jisim 5 bungkus gula ialah 4,250 gram. 5 ni jisim ataupun berat dia adalah 4,250 gram. Faham? Macam tu. Yang ni nampak dah bila cikgu lukis ni. Nampak? Nampak? Kalau kamu rasa kamu nak lukis, silakan. Tapi ini bukan pertandingan melukis. Cincai-cincai je. Tak ada hadiahnya. Aku lukis paling lawa. Mesti makan lebih. Tak ada. Cincai-cincai asalkan kamu faham. Okey. Ini untuk ayat yang pertama. Soalan seterusnya. Hitung jisim dalam gram 9 bungkus gula pasir. Daripada 5, tiba-tiba dia nak 9. Okey, daripada 5 dia nak jadi 9 ni. Macam mana? Okey, tips dia senang je. Dengar betul-betul. Tips dia adalah daripada 5 ni cari 1 dulu. Sebab 5 tak boleh jadi 9. Tapi daripada 1 dia boleh jadi macam-macam. So, apa tugasan kamu? Cari 1 dulu. Operasi apa nak dapat 1? Siapa tahu? Operasi apa nak dapat 1? Operasi apa yang makin sikit nak dapat 1? Siapa tahu? Sebut. Cikgu nampak mulut kamu tu. Operasi apa? Daripada banyak nak cari 1. Operasi apa? Okey, operasinya adalah bahagi. Daripada 5 nak cari 1, bahagi. Daripada 100 nak jadi 1, bahagi. Okey, sekarang bahagi. Tolong cikgu bahagi. 4,250 gram bahagi berapa bungkus gula pasir yang ada tu, bahagi. Kamu akan jumpa punya soalan macam ni, confirm. Dan cikgu harap bila kamu jumpa, kamu boleh tersenyum waktu selesaikan soalan ini. Kamu ingat, Cikgu Hakim dah ajar soalan ni. Okey, bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 5 lah. Kan ada 5 bungkus gula pasir tu.
Okey, dapat berapa? Dapat berapa? Siapa yang nak share jawapan dia? Dapat berapa satu bungkus? Okey, Kisha berapa? Kamu dapat berapa hasil bahagi tadi? 850 gram 850 gram tu untuk apa, Kisha? untuk satu paket gula pasir. Okey, bagus. Jawapan yang tepat. Okey, 850 gram. Cikgu percaya je Kisha bahagi ni. Betul ke yang lain? 850 gram? Betul Alright. Ini baru untuk satu. Soalan dia nak 9. So kelas, cikgu nak tanya pula ni. Daripada 1 nak jadi 9. Operasi apa? Darab. Cepat, darab. Daripada 1, kamu dah dapat satu bungkus 850 gram. Nak jadikan 9, darab 9. Dia banyak sikit. Sebab apa? Sebab markahnya pun banyak. 3. Okay. So, 850 gram darab 9. Untuk daripada 1 jadi 9 bungkus. Okay, dah. Senang kan? Yang penting sifar 9 kena hafal. Okay, so jawapan kamu yang sepatutnya sifar 9 darab 5, 45. 45, 48 darab 9, 72, tambah 4, 76. So, jisim untuk 9 bungkus gula adalah ini. 3 markah. 7,650 gram. Ingat kalau daripada banyak nak cari satu bahagi. Dan daripada satu nak jadi banyak, darab. Gitulah dia punya proses dia. Daripada 5 nak jadi 9, jangan. 5 tak boleh jadi 9. So kamu kena cari satu dulu. Daripada 1 jadi 9. Okay, kalau jumpa soalan yang macam ni, itulah caranya. Okay, faham? Alright. Okay, masih dengan cikgu lagi. Okay semua? Ada yang dah mabuk-mabuk nombor ke ada? Banyak sangat tengok nombor. Cikgu lagi banyak tengok nombor. Pagi tadi dengan tahun 5. Ni malam dengan tahun 4 pula. Okey. Kita akan pergi ke nombor 9. Okey, soalan senang. Cikgu bagi masa 1 minit saja. Baca, fahamkan dan buat. Yang ini cikgu nak pilih murid. Cikgu nak dengar jawapan dia. Sama ada dia tahu ataupun tidak. Kalau tak tahu, malam ini kasih tahu. Okey? Jangan tak tahu sampai bila-bila. Okey, dah. Ini tak ada jalan kerja, tak ada jalan kira. Okey, yang pertama. Siapakah murid yang bertuah? Okey, dia buat-buatlah busy pegang pensel kira. Kira apa? Mana ada kira? Dia pergi lukis. Tak ada lukis-lukis sini. Okey. Untuk Q, namakan sudut Q. Okey, cikgu nak pilih murid lelaki dulu. Walaupun namanya perempuan, tapi dia adalah lelaki. Nama mungkin nama mak dia ni, Zuliana. Okey, tolong tekan. Okey, nama kamu dulu. Siapa? Syakir. Syakir. Syakir dari mana? Kelantan ke? Terengganu. Okey. Apakah nama sudut Q? Sudut tegak. Sudut tegak. Okey, alang-alang. R? Sudut tirus. Sudut tirus. Satu lagi sudut apa dia? Sudut kan ada 3 kan? Ni tapi tak perlu tulis kat sini. Cikgu nak tahu je. Apa satu lagi sudut? Tirus tu betul dah. Cuma cikgu nak tahu satu lagi nama sudut yang ada.
Sudut cakar. Sudut cakar. Okey, terima kasih. Alright. Itu sudut naik kelas. Siapa yang mungkin tak ingat, sudut ada 3 jenis. Okey. Sudut. Salin nota ni. Tak payah salin lah. Okey, buat macam cikgu. Dalam kelas cikgu ajar macam ni. Okey, kamu pernah angkat dumbbell tak? Dumbbell. Tahu tak dumbbell tu apa? Angkat berat. Okey, tolong cikgu semua letak pensil kamu. Ini soalan senang, kena betul, wajib. Kalau salah, rugi. Okey, letak pensil. Okey, ataupun nak genggam pensil pun boleh. Okey, genggam pensil masing-masing. Genggam. Okey, pernah tak tengok orang angkat berat? Pernah tak? Pernah kan? Okey. So, tegak dulu tangan, lurus. Okey, luruskan tangan kamu. Okey. Buat. Siapa yang tak buat tu? Cikgu nampak tu? Buat. Okey. Angkat step yang pertama macam gini. Okey, berhenti kat sini. Bukan macam ni Berhenti kat situ dulu, terbuka. Okey, terbuka macam ni dia adalah cakar. Okey, tegak. Okey, nama pun tegak, sudut tegak lah. Okey, tutup. Tutup rapat. Ini adalah tirus. Okey, so 3 jenis tadi, tangan kamu tadi. Okey, yang pertama. Okey, siapa nak salin, silakan salin. Okey, yang pertama tadi, yang terbuka macam tu kan. Sorry lah, cikgu lukis yang lebih cantik sikit. Okey, yang terbuka tadi. Ni, kalau kamu jumpa dia adalah cakar. Sudut cakar. Dia terbuka. Yang tegak tadi. Kalau tegak dan kamu nampak, ada segi 4 dekat situ. Dia adalah sudut tegak. Sudut bukan A tu. Okey. Dan kalau kamu nampak dia tertutup macam tu dan tajam, contohnya macam mata kamu punya pensil tu, tajam kan? Okey. Dia adalah tirus. Apa ni lukisan macam. Okey, cikgu buat macam inilah. Dah macam mata pensil kamu tu, dia adalah sudut tirus. Dia tajam. Okey, 3 jenis sudut. Baik, so kita tengok pada gambar rajah tu. Rajah menunjukkan segi 4 tepat dan segi 3 sama kaki. Q. Q ni dia punya sudut tu dia tak lengkung. Dia ada segi 4 sama. Maksud cikgu ni, dia ada segi 4 sama lah. Confirm bila sudutnya ada bentuk segi 4 sama, dia adalah sudut tegak. So Q, sudut tegak. R. R ni buka dia macam ni je. Dia tajam tu. Jadi dia adalah sudut tirus. Gitu. Mudah je 2 markah. Okey, ingat 3 jenis sudut ni ingat. So waktu ujian nanti kamu nampak soalan macam ni, buat je. Tak ada masalah. Tak ada orang marah kamu buat macam tu. Tak ada. Cakaplah exercise. Bosan. Okey. Kita terus ke boleh tak ni? Boleh lagi tak? Dah 9.30 ni. Boleh lagi? Boleh Okey, ataupun nak pergi tandas dulu? Nak cuci muka dulu ke? Ada nak minum air dulu ke? Banyak lagi ni, baru nombor 9. Okey, cikgu bagi 2 minit. Siapa nak pergi tandas, pergi tandas. Minum air ke, lompat bintang ke, lari setempat ke, 2 minit dari sekarang.
Okey. Dah belum lagi. So, nampak tadi ada yang lompat bintang betul-betul tadi. Bagus nampak bukan setakat belajar matematik, PJ pun sekali. Okey, baik. Kita nak sambung sebab masa tak banyak. Dah lewat malam, kamu pun nak tidur. Ada yang sekolah esok kan? Negeri macam Johor esok dah sekolah Okey, baik. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Cikgu pilihlah mana yang cikgu rasa sesuai, kita boleh bincangkan. Okey, ni okey, tolong hafal formula panjang, formula macam mana nak cari perimeter, luas dan isi padu. Tolong hafal. Contohnya soalan ni luas, soalan yang senang tapi kena hafal formula. Tak nak, cikgu tak nak buat yang ini. Tak nak juga. Cikgu pilihlah Alright. Ini tajuk yang kamu wajib betul. Silakan. 3 minit dari sekarang. Roy. Perkataan nisbah pernah dengar tak Roy? Pernah. Kalau dalam bahasa Cina apa dia nisbah ni? Bahasa Cina. Pi. Pi, okey. Pi okey. Untuk yang sekolah SJKC, Pi. Pi mana? Okey. Alright, dah okey, soalan tajuk yang mudah. Mana muka cikgu tak ada? Muka ni penting muka penting. Okey. Okey, so kalau kamu jumpa soalan nisbah, ini adalah tajuk yang senang yang wajib kamu betul. Nisbah tahun 4 ada, tahun 5 ada, tahun 6 ada. So cikgu terangkan ini dengar betul-betul. Rajah menunjukkan 2 perisa susu yang dijual di sebuah kedai kelas. Ingat, gambar yang ada ni, dia bukan saja-saja lukis. Bukan untuk saja-saja habiskan dakwat. Bukan saja-saja nak memenuhkan kertas itu. Tidak. Gambar yang ada, maksudnya adalah maklumat yang dia nak sampaikan. So, tolong tengok betul-betul gambar tu. Dan segala nombor yang ada pada gambar tu, dia bukan saja-saja bagi kamu. Okay, so ada 2 susu susu coklat dan juga susu strawberry. Okay, yang mana coklat 1000 ml dan strawberry 2 liter. Okay, alright. Setakat ni tak ada masalah. Okay, soalan. Nyatakan nisbah. Soalan nisbah. Tajuk nisbah. Isi padu susu coklat kepada isi padu susu strawberry. Okay, yang pertama. Dia sebut susu apa dulu? Susu coklat dulu ke susu strawberry dulu? Dekat ayat tu. Coklat, betul? Coklat tu kat depan. Nyatakan nisbah isi padu susu coklat. Dia sebut coklat dulu. So, cari coklat dulu. Okay. Cikgu pun nak buat macam ni. Coklat. C lah cikgu buat C je. Malah nak panjang-panjang. Okay, C mewakili coklat dan strawberry S mewakili strawberry. Oh, coklat 1000 ml. Cikgu nak letak sebelah-sebelah supaya nampak. Oh, strawberry 2 liter. Ini belum nisbah belum jawapan nisbah. Cikgu cuma nak letak nombor tu di sebelah-sebelah supaya lebih jelas. Okey, 1000 ml 2 liter. Ini bukan nisbah. Ingat kelas, nisbah. Ingat sampai bila-bila. Nisbah tak boleh ada unit. Sekali lagi cikgu ulang. Nisbah tak boleh ada unit. Sekarang, yang ini, yang cikgu tulis ni, dia ada unit.
iaitu mililiter dan liter. Tak boleh ada. So, kita nak hilangkan dia. Kita nak jadikan dia tak ada dekat situ. Jadi nak jadikan dia tak ada, satu je syarat dia. Kena sama unit. Kalau sini mililiter, yang sana pun mililiter. Kalau sini liter, yang sana pun liter. Dua-dua kena sama, baru boleh hilang. Jadi apa yang kamu nak buat? Tukarlah dulu. Okey, 1000 mililiter. Berapa liter? Ingat ke tidak tu? Okey, cikgu nampak tu. 1000 mililiter bersamaan 1 liter. Yes. Okey, okey, ni salin dekat tepi. Kat buku kamu tu. 1 liter bersamaan 1000 mililiter. Salin tepi tu. Ingat sampai bila-bila. Okay, jadi 1000 mililiter ni kita boleh tukarkan dia jadi 1 liter. Cuba tengok balik. Oh, coklat 1 liter. Strawberry 2 liter. Dah sama unit. Baru kita boleh buang yang liter tu. So, dia tinggal apa? Dia tinggal 1, 2. Dan kalau ini jawapan kamu belum tepat lagi. Bila nisbah, dia kena ada apa? Dia kena ada simbol ini. 1/2. Okay, betul tak? Betul tak jawapan kamu? 1/2. Jawapan akhir. Nak dapatkan 2 markah, inilah jawapannya. Kalau ada unit, jawapan kamu salah. Nisbah jangan salah nisbah. Maka bonus sebenarnya untuk kamu. Okey, soalan yang mudah, jangan ambil mudah. Okey, baik. Okey tak ni? Okey, sikit lagi sikit lagi. Cikgu pun ngantuk dah ni. Okey, kita dah pergi ke bahagian B. Cikgu nak pilih soalan. Peratusan. Sekejap. Kita pilih yang mudah untuk kamu buat. Sebab apa? Sebab cikgu tak nak kamu salah pada soalan yang mudah. Kalau susah, salah. Faham, cikgu kamu faham. Soalan ni susah. Tak apa. Tapi kalau soalan tu senang salah, susah lagi tu kan. Okey, kita pergi ke soalan yang ini dulu. Okey, cuba fahamkan soalan dan selesaikan. Okey, boleh buat tak? Adik-adik tahun 4 boleh buat tak? Tak boleh Okey. Yang lain boleh buat tak? Ada tak yang boleh buat? Cikgu nak tanya yang tahun 5 dengan tahun 6 lah Memandangkan akak dan abang kamu ada. Cikgu nak tanya, boleh buat tak? Mana? Tiba-tiba dia hilang Mana tadi? Kisha dapat jawapan tak? Aisyah dapat jawapan tak? Aisyah Madiha. Dapat? Tak dapat? Tahun 5, tahun 6 ada tak? Mana Adel tadi? Dia hilang dah. Okey. Ini cikgu ajar sekali lalu, kamu dengar Okey, baik. Alright. Dengar betul-betul. Ini khas untuk murid yang ada pada malam ini. Jadual menunjukkan stem yang dikumpul oleh Haziq. Mana Haziq? Siapa suruh kumpul stem? Mana Haziq dalam kelas ni? Ada tak? Kumpul benda lain tak boleh ke? Okey. Jadi yang dalam negara 30. Kita nak kena faham jadual ni dulu. Luar negara 20. Kamu tahu tak stem tu apa? Tahu tak stem tu apa? Ini soalan jujur daripada cikgu ni. Cikgu nak tanya, tahu tak stem tu apa? Murid-murid tahun 4. Pernah nampak tak stem tu apa? Stem pun kamu tak tahu kan? Okey, stem ni cikgu cerita sikit Pernah post surat tak?
Pernah tak pergi pejabat pos, pos surat? Tak pernah. Macam mana ya? Okey, dia macam inilah cikgu cerita sekali lalu. Okey, nak pos surat kan, ada envelope ataupun sampul surat, masukkan surat dalam tu, kemudian kena ada stamp tampal dekat luar tu. Okey, tampal tu dulu baru boleh post. Kalau tak tampal, postman dia tak akan hantar kamu punya surat tu. Sekali lalu je lah cikgu cerita je lah. Zaman sekarang orang tak guna sangat dah post-post ni. Okay, so stamp tu yang dalam negara 30, luar negara 20. Jumlah operasi apa cikgu kata tadi? Tambah. So 50. Tulis dekat situ. 50. Dekat kertas kamu nanti kalau ada yang macam ni, tulis je dalam jadual tu, tak ada masalah. So kalau kamu tulis je 50 dekat situ, 1 markah. Nampak? Senang je nak dapat markah. 1 markah. Okey, soalan. Hitung peratusan. Bila sebut peratusan, ingat kelas, wajib ada pecahan. Okey, bila ada peratusan, wajib ada pecahan. Kalau tak ada pecahan, kamu yang kena buat. Kalau ada, ambil. Kalau tak ada, kamu yang kena cipta pecahan tersebut. Okey, soalan. Hitung peratusan bilangan stem luar negara. Dia sebut yang luar negara. So, ambil yang luar negara. 20. 20 per berapa? Nak tulis per berapa ni kelas? Per semua. Yang semua di bawah. Okey, tulis. 20 per berapa semua ni? 20 per semua 50. Tulis. 20 per 50. Okey, tulis. Dah ada? 20 per 50. Alright. Ini cikgu nak ajar sikit. Cikgu rasa cikgu kamu pun dah ajar. Kalau ingatlah. Kalau lupa, dengar betul-betul. Okey. Nak jadi peratus ni, simbol ni. Pernah jumpa tak simbol ni? Pernah kan? Shopping, dekat mall, markah kamu peratus. Apa maksud ni? Maksud simbol ni adalah per 100. Cuba tengok pecahan kamu tadi. Ada tak per 100? Tak ada. So cikgu nak tanya kamu, 50 boleh jadi 100 tak? Macam mana? Darab 2. Okey, tolong cikgu darab 2. Dekat kamu punya buku tu, tolong darab 2. So, darab 2. Apa lagi yang jadi? Atas pun kena darab 2. Ingat pecahan apa berlaku di bawah, berlaku di atas juga. Kamu dapat 40 per 100. Okey, dah ada 100 ke belum? Dah ada. Boleh jadi peratus tak? Dah ada 100, bolehlah. So, berapa jawapannya? 40 peratus. Itu caranya. Bawah tu mesti 100. Kalau tak 100, jadikan 100. Barulah boleh jadi peratus. Okey. Cikgu tengok pun semua macam dah mengantuk kan. Lepas kelas ni dia lompat lah dah. Dia huri lah. Cikgu tak tahu. Dia ngantuk time kelas je. Okey, last. Tu. Menguap tu kan, dinosaur pun boleh masuk. Okey, soalan akhir untuk malam ni. Dah lewat Okey. Kita pergi ke soalan yang kamu wajib betul. Okey, cikgu bagi masa 3 minit untuk kamu selesaikan yang ini. Last. Buat yang sehabis baik last.
Ardani. Cuba tekan mic kamu Ardani. Ardani, kamu tahun 4. Kamu orang apa? Sarawak, Sarawak, kaum apa? Islam. Ya, tahun berapa ya? Kaum. 4. Kaum. Islam. Bukan, itu agama. Kaum Oh. Melayu. Melayu Melanau. Sibu okey, Sibu cikgu tahu. 6 tahun cikgu mengajar di Sarawak, Sibu cikgu selalu guna airport Sibu tu. Nemu aku sekolah mana di Mukah lah, cikgu di Mukah. Okey tak apa, sit saja je. Rindu nak pergi Sibu makan nasi ayam penyet. Okey. Kelas. Alright. Soalan D. Tengok macam mana cikgu buat. Okey, boleh buat tak soalan D ni? Tahun 4. Siapa yang dia tak tahu cara nak buat? Okey, ramai yang giling tu ya. Okey, tengok ni betul-betul macam mana cikgu buat. Ini pun sebenarnya markah percuma untuk kamu. Kamu faham ni, insya-Allah boleh buat lepas ni. Okey, piktograf. Piktograf ni apa? Dia adalah gabungan picture dan juga graf. Bahasa Inggeris picture tu gambar. So bila piktograf wajib ada gambar. Picture kamu tahu kan? Picture. Okay, smile, ambil picture, ambil gambar. Okey, picture dan juga graf. Dia adalah gabungan. Kemudian yang tidak lengkap menunjukkan 60 keping stem. Stem lagi. Okey, 60 keping stem maksudnya semua 60. Mengikut bentuk yang ada pada hazib. Okey, bila piktograf, yang pentingnya adalah yang di bawah ini. Okey, cuba baca, cikgu nak tengok walaupun tak dengar suara, cikgu nak dengar kamu baca. Baca. Okey, ikut cikgu. Satu gambar bunga mewakili 5 keping stem. Okey, so cikgu nak tanya, segi 4 sama tu berapa? Okey, segi 4 sama 15. Tulis dekat luar tu. Okey, segi 4 tepat. 5, 10, 15, 20, 25. Segitiga tak ada, bulat pun tak ada. Apa lagi maklumat yang kamu ada? Semua berapa semua? Semua 60. Maksudnya, semua bentuk ni sebenarnya dia adalah 60. Tapi kamu dah tahu, segi 4 sama 15, segi 4 tepat 25. So, berapa lagi yang sepatutnya tinggal? Berapa? Ada 15, ada 25. Sepatutnya semua 60. Berapa yang tinggal? Cuba buat dulu untuk lazim. Macam mana nak cari yang tinggal? Cepat dia. Okey. So, kamu dah tolak, tinggal baki, ini adalah operasi tolak. Ingat tinggal baki itu adalah operasi tolak. So, 60 kamu tolak dengan 40. Tolak 25 dengan 15 ni, dia jadi 40 kan? 60 tolak 40, maksudnya 2 ni, dia akan menghasilkan jawapan 20. Tapi kita tak tahu. Mungkin segitiga 10, bulat 10. Mungkin segitiga 5, bulat 15. Asalkan dua-dua tu, dia akan menghasilkan jawapan 20. Okey, bilangan stem segitiga adalah sama dengan stem bulat. Segitiga dan bulat sama. So, kamu rasa berapa segitiga, berapa bulat? Daripada 20 tu, kau ambil lah. Asalkan sama. Kau ambil sikit, aku ambil sikit. Tapi mesti sama. Berapa segitiga? 10. Segitiga 10, bulat 10. Betul? Okey, sebab dia kena sama banyak. Kau 10, aku 10. Kalau tak sama nanti bergaduh. Okey. So, berapa bunga yang kita kena lukis? Satu bunga mewakili 5. Kalau 10, kamu buatlah 2 bunga. Lukis. Dia mesti sama tapi tak perlu cantik-cantik sangat. Jangan lukis bunga mawar lah apalah. Jangan. Ikut petunjuk dia tu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 lopak dia, buatlah 5 lopak. Alright. Berapa markah ni? 3 markah. Okey. Kalau kamu jumpa soalan piktograf, baca perlahan-lahan dan selesaikan. Ingat yang paling penting di sini. Dia punya, apa nama ni? Dia punya macam info lah. Okey. Dah lah.
Okey, tutup buku masing-masing. Relax. Malam-malam pun kena belajar. Kesian kamu. Tak adalah, ini last sebelum kamu ujian. Relax dulu. Jangan cepat-cepat tutup kamera. Jangan. Santai dulu.